Sila. Soalan saya soalan nombor 2. Terima kasih Datuk Yang Di-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Bupati Tambun atas soalan mengenai projek-projek di bawah PTMP Kerajaan Negeri. Bagi maklumat Yang Berhormat, jadual pelaksanaan bagi projek-projek Penang South Reclamation, Bayan Lepas Light Rail Transit dan juga Pan Island Link 1 adalah seperti berikut. Untuk Penang South Reclamation (PSR), projek ini telah dibentangkan pada Majlis Rancangan Fizikal Negara (MPFN) pada 18 April 2019 dan MPFN telah pun memberi 18 nasihat bagi pelaksanaan projek ini. Selain itu, projek ini juga telah mendapat kelulusan EIA ataupun Environmental Impact Assessment pada 25 Jun 2019 dengan 72 syarat. PSR juga telah memperoleh surat kelulusan laporan SIA ataupun Social Impact Assessment daripada Plan Malaysia pada 27 Ogos 2019. Dalam erti kata lain, kesemua kelulusan yang wajib telah pun diperolehi. Dan secara keseluruhannya, projek PSR telah mendapat semua kelulusan seperti mana saya sebut, dan lanjutan daripada kelulusan EIA tersebut, salah satu syarat adalah untuk menyediakan EMP ataupun Environmental Management Plan, laporan pelan pengurusan alam sekitar, dan laporan ini sebenarnya akan memberi syarat-syarat kepada kontraktor yang dilantik supaya mematuhi syarat-syarat dalam kelulusan EIA semasa kerja-kerja penambakan dilaksanakan. Dan langkah-langkah kawalan alam sekitar dan program pengawasan alam sekitar di dalam EMP ini adalah wajib untuk dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor yang dilantik kelak. Pada masa ini, laporan EMP Pindaan 1 telah pun dikemukakan pada pihak Jabatan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang pada 17 Julai 2020 dan sedang menunggu kelulusan. Kerajaan negeri bersama dengan rakan pelaksana Project Delivery Partner ataupun PDP juga sedang memperhalusi langkah-langkah mitigasi bagi meminimalkan impak sosial dan alam sekitar sebelum projek bermula secara fizikal. Kerajaan negeri juga dalam fasa menyediakan reka bentuk dan penyediaan dokumen-dokumen tender. Selain itu, kerajaan negeri juga telah mengambil inisiatif menganjurkan Master Design Competition (MDC) di mana syarikat-syarikat tempatan dan juga antarabangsa yang berminat dalam penyediaan reka bentuk telah pun dipelawa untuk mengambil bahagian. 5 syarikat telah dipilih ke pusingan akhir bagi pertandingan tersebut dan pemenang yang berjaya iaitu Biak Ingalls Group (BIG) telah diumumkan pada 19 Ogos 2020. Pihak BIG ini sedang dalam proses untuk memulakan penyediaan reka bentuk terperinci. Bagi Bayan Lepas Light Rail Transit, Fasa 1 telah pun mendapat kelulusan laporan EIA pada 21 Februari 2020 dengan 63 syarat. Dan manakala laporan Heritage Impact Assessment HIA telah pun diluluskan oleh Jabatan Warisan Negara pada 28 Ogos 2020. Manakala SIA Social Impact Assessment telah pun diluluskan pada 19 Jun 2020. Selain itu, sebenarnya yang cuma belum dapat kelulusan adalah kelulusan akhir, final approval bagi skim rail scheme yang sebenarnya kita telah mendapat kelulusan bersyarat pada 18 Julai dan kini kerajaan negeri sedang menyusuli kelulusan bersyarat tersebut supaya kita boleh mendapat kelulusan yang akhirlah, final approval. Bagi projek Pan Island Link 1 PIL1, kelulusan EIA telah pun diperolehi pada 10 April 2019 dengan 56 syarat. Dan manakala kelulusan TIA Traffic Impact Assessment telah pun didapati pada 24 Ogos 2018 oleh pihak JKR dan juga MBBP. Pihak PDP iaitu SRS Consortium kini dalam proses penambahbaikan struktur model keuangan bagi pembiayaan pelaksanaan projek PTMP
melalui hasil penjualan tanah tambakan projek PSR. Jadual pelaksanaan bagi projek-projek PTMP ini kita akan tetapkan selepas struktur model keuangan ataupun financial architecture dimuktamadkan oleh pihak PDP bersama dengan kerajaan negeri. Berkenaan dengan soalan yang berhormat mengenai bond, terbitan bond, mantan Perdana Menteri iaitu yang amat berbahagia, yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1 Oktober 2019 telah mengemukakan surat persetujuan kepada kerajaan negeri untuk cadangan penerbitan bond dengan jaminan kerajaan persekutuan. Sejak daripada itu, kerajaan negeri sedang menyusuli tindakan untuk menerbitkan bond tersebut bersama dengan kerajaan persekutuan. Tapi pihak kerajaan masih lagi menunggu maklum balas berhubung perkara ini. Setakat ini masih belum ada apa-apa kata putus, malah cadangan pinjaman daripada pihak Asian Development Bank ADB untuk membiayai projek LRT telah pun dibatalkan oleh kerajaan persekutuan kini. Namun begitu, kerajaan negeri masih lagi mengharapkan satu persefahaman boleh dicapai bersama dengan pihak kerajaan persekutuan supaya kita boleh susuli perkara ini dan membina projek LRT ini bagi menyelesaikan masalah kesesakan yang di negeri Pulau Pinang ini. Akhir sekali, soalan yang berhormat mengenai reka bentuk oleh pihak BIG. Reka bentuk yang telah dipilih sebagai reka bentuk yang paling sesuai untuk PSR telah dipilih oleh panel juri induk, Master Jury Panel, yang dianggotai oleh pakar-pakar bidang perancangan bandar, arkitek, reka bentuk, ekonomi, kejuruteraan marin dan hidrolik, pakar ekologi, pakar kelestarian, pakar pelaburan dan juga perdagangan dari Malaysia dan juga luar negara. Master Jury Panel ini telah menilai reka bentuk 5 peserta akhir pertandingan MDC dan berdasarkan 7 kriteria, iaitu kecemerlangan reka bentuk dan perancangan, inovasi tata ruang ataupun spatial innovation, maklum balas kepada konteks dan cita-cita Pulau Pinang, penyelesaian inovatif dan kepintaran teknikal, fasa dan pelaksanaan yang strategik, kelestarian alam sekitar, ekonomi dan juga sosial, serta kebolehlaksanaan dari segi ekonomi, keuangan dan juga perniagaan. Cadangan BIG yang bernama Biodiversity Penang didapati mempunyai kelebihan dan berpotensi untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya yang mempunyai konsep penggunaan yang rancak sebagai pemangkin ekonomi dalam dan luar negeri. Dalam reka bentuknya, BIG telah mengemukakan konsep persekitaran yang berdaya tahan, environmentally resilient, dan juga menekankan kelestarian dari segi infrastruktur sosial dan kepelbagaian ekologi, manfaat untuk komuniti nelayan, kesejahteraan awam dan memupuk bakat keunikan identiti budaya komuniti di Pulau Pinang. Selain itu, nama pengasas BIG ini sebagai sebuah syarikat arkitek yang terkemuka, pihak kerajaan negeri juga yakin akan menambah nilai dan membawa prestige kepada nama PSR dan juga dapat menarik minat para pelabur. Kerajaan negeri sedang dalam bekerjasama dengan pihak BIG untuk memutamatkan pelan induk pembangunan PSR. Reka bentuk akhir meliputi nilai warisan dan inovasi yang akan mempamerkan ciri-ciri keunikan Pulau Pinang serta mewujudkan satu bandar yang baru dengan komuniti, ekonomi dan ekologi yang lestari. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan. Berdasar proses tambakan laut untuk pulau pertama akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga 8 tahun. Adakah isu aliran tunai atau izin cash flow dapat ditangani tanpa ketentuan dari segi bond dan juga pembatalan pinjaman daripada pihak kerajaan persekutuan? Soalan kedua, apakah status bantahan nelayan dan mekanisme pampasan yang telah dipersetujui antara kerajaan negeri dan juga pihak nelayan?
Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Speaker dan juga Yang Berhormat Tambun. Berkenaan soalan yang pertama iaitu isu cash flow, aliran tunai. Sebenarnya dari segi model pembiayaan bagi projek PTMP masih lagi sama, iaitu berdasarkan kepada penampakan Penang South Reclamation. Namun begitu, kalau kita mahu untuk mempercepatkan proses ataupun projek ini supaya projek LRT umpamanya dapat dilaksanakan dalam masa yang lebih dekat, dalam masa yang lebih singkat, maka satu financial architecture diperlukan, dan pihak PDP sebenarnya adalah sedang dalam proses penambahbaikan struktur model kewangan ataupun financial architecture ini bagi pembiayaan pelaksanaan projek PTMP. Jadual pelaksanaan bagi projek-projek PTMP ini seperti saya sebut tadi, kita akan tetapkan selepas kita muktamadkan financial architecture tersebut. Masalahnya seperti mana Yang Berhormat semua sedia maklum, dengan tahun ini kita dilanda dengan wabak COVID-19 dan masalah ekonomi yang ekoran daripada pandemik tersebut, maka financial architecture perlu juga mengambil kira perkara-perkara tersebut dan pergolakan ekonomi yang berlaku selain daripada isu-isu lain lah. Jadi selepas kita muktamadkan financial architecture, dapatlah kita memberi satu timeline yang jelas mengenai pelaksanaan. Untuk soalan mengenai nelayan, seperti mana Yang Berhormat semua sedia maklum, pandangan dan maklum balas nelayan seperti mana juga pandangan dan maklum balas daripada semua pihak-pihak berkepentingan semestinya diambil serius oleh kerajaan negeri. Malah seperti mana semua sedia maklum, pameran laporan EIA dan sesi engagement ataupun diribat urus telah pun dilakukan dengan teliti, mungkin boleh dikatakan dengan yang paling teliti antara semua projek yang pernah berlaku di negara kita. Dan kerajaan negeri mengenai isu nelayan, mungkin Yang Berhormat Pinang Tunggal lebih arif kerana beliau telah dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa Task Force Nelayan bagi merangka dan melaksanakan inisiatif-inisiatif yang dapat mendatangkan manfaat kepada komuniti nelayan agar mereka juga boleh turut maju dan menikmati pembangunan yang dibawa oleh projek PSR ini. Jawatan kuasa Task Force Nelayan yang dipengurusikan oleh Yang Berhormat Pinang Tunggal sedang memperhalusi inisiatif, langkah-langkah mitigasi dan juga mekanisme pelaksanaan Social Impact Management Plan, Pelan Pengurusan Impact Sosial. Dan di bawah SIMP ini, Social Impact Management Plan, kerajaan negeri sedang memutamatkan package untuk nelayan seperti berikut. A. Package bantuan hidup ataupun bayaran ex gratia dan juga allowance bulanan. Package pemerkasaan yakni jeti nelayan baru, koperasi nelayan, skim tuition dan pendidikan untuk anak-anak, skim latihan untuk nelayan dan anak-anak serta peluang pekerjaan bagi mereka yang berkelayakan, dan juga C. Keutamaan bagi pendaftaran rumah mampu milik bagi membantu nelayan-nelayan yang belum memiliki rumah sendiri. Kerajaan negeri melalui jabatan dan agensi berkaitan sedang mengumpul maklumat terperinci bagi merangka pakej-pakej ini yang boleh memenuhi keperluan dan kehendak nelayan dengan sebaik mungkin. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Ada soalan, Datuk Speaker? Sila. Terima kasih, Datuk Speaker. Mengenai PTMP, bahkan Pulau B dan Pulau C berada dalam kawasan Teluk Kubang. Namun bila melihat perancangan PTMP, laluan LRT atau MRT tak melibatkan laluan ke Teluk Kubang dan juga tak ada hubungan ke Teluk Sagul hingga ke Balik Pulau. Jadi adakah Yang Berhormat setuju agar cadangan supaya laluan ini, laluan ke Teluk Kubang ini dimasukkan sekali dalam projek transport master plan ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan negeri mengambil maklum, sebenarnya bila jajaran rail scheme dirangkakan, semasa itu diambil kira populasi di kawasan-kawasan, semua kawasan-kawasan yang terlibat.
Jadi mungkin pada masa itu untuk fasa pertama ya LRT adalah keputusan telah diambil, tidak lagi belum lagi ya melibatkan kawasan-kawasan Teluk Kumbar. Namun apabila kerajaan negeri setelah siap fasa pertama masuk kepada fasa kedua, maka sudah tentu kita akan mengambil kira ya pembangunan yang berlaku di kawasan tersebut. Maka sekiranya ada keperluan untuk mengambil kira dan untuk melanjutkan skim LRT kepada kawasan-kawasan Teluk Kumbar ataupun mana-mana kawasan lain, maka semua itu akan diambil kira. Dan tambahan kepada itu, kita ada projek PIL 2 yang terus akan menghubungkan ya pulau-pulau yang baru kepada kawasan Teluk Kumbar juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan.